مولدي كنت شفيعا له يوم القيامة ومن أنفق درهما في مولدي فكأنما أنفق جبلا من ذهب في سبيل الله. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayang akan umat yang terakhir ini. Dia berkata, barang siapa membesarkan hari kezahiran, nescaya aku akan menjadi penolongnya pada hari kiamat. InsyaAllah kita dapat syafaatnya. Dan barang siapa membelanjakan 1 dirham untuk maulid, saya pasti anda dah ratus belanjakan di jalan Allah SWT maulid antum. Ya, $5 ke $10 ke 1 dirham aja. Maka seolah-olah ia membelanjakan emas sebanyak sebuah gunung untuk agama Allah. Allah ya Rabbi. Nanti di akhirat kita akan dapat umpamanya buku catatan selasa sekian, kita akan terkejut. Kerana catatan-catatan itu yang menunjukkan kita banyak membelanjakan di jalan Allah SWT, lebih-lebih kekasihnya baginda Rasulullah SAW. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah SWT, banyak umpamanya kita dengar perkara-perkara yang sumbang. Sumbang ini bila berlaku, bila Rabiul Awal timbullah selasa. InsyaAllah kita semua satu umpama di Singapura, di Malaysia semua bacakan maulid. InsyaAllah tahun ini kan, tahun ini COVID diangkat oleh Allah SWT. Amin. Kerana ini menunjukkan bahawa di Mekah sudah sembahyang dan rapat-rapat selasa. Mereka sudah mengerjakan sembahyang rapat-rapat. Tidak ada lagi renggang 1 meter dan rapat. Ini menunjukkan kelebihan bulan Rabiul Awal. Maka Allah buka tu Mekah, Madinah dapat mengerjakan sembahyang secara berjamaah dan sebaris. Masya Allah. Ini kelebihan maulid dibukakan. Para jemaah, kan itu saja. Mereka sudah buka juga untuk mengerjakan umrah. InsyaAllah ya, anda akan dapat pasti masuk ke Mekah, Madinah kembali. Mohon kepada Allah Ta'ala. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Ta'ala, kata-kata sumbang yang kita dengar banyak diperkatakan bid'ah. Kita dengar sahabat baginda Rasulullah sallallahu sendiri berkata soal maulid ini. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kita kenal Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Saya tidak uraikan panjang lebar. Kata beliau, barang siapa membesarkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya ia menjadi teman aku di dalam syurga. Kerana Sayyidina Abu Bakar Siddiq sudah dipastikan oleh Nabi Muhammad SAW yang beberapa sahabat masuk ke dalam syurga. Di antaranya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bukan itu saja, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, barang siapa membesarkan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya ia telah menghidupkan agama Islam, syariat. Kerana baca selawat ini merupakan satu syariat. Doa kita tidak akan makbul kalau sekiranya kita tak baca selawat. Sembahyang kita tidak akan sah kalau kita tidak baca selawat dalam tasawuf awal dan tasawuf akhir. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah SWT, Sayyidina Utsman pula berkata, barang siapa mengeluarkan 1 dirham untuk membaca maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seolah-olah
ia mati syahid di dalam peperangan Badar dan Hunain. Kita tidak ada dalam peperangan Badar, saudara. Kita tidak ada dalam peperangan Hunain. Tapi dengan keluasan, maghfirah, kebaikan, dan dengan bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapat pahala. Orang yang mati dalam peperangan Badar dan Hunain dikira umpamanya mereka itu mati syahid. Dan bila mati syahid, saudara sekalian, lepas siksa kubur. Alhamdulillah. Yang terakhir, Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, barang siapa membesarkan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia tidak keluar daripada dunia melainkan keadaan dalam hati iman. Ukhruj fid dunya. Dia keluar, dia meninggal, dia boleh cabut nyawanya, dia mati dalam keadaan iman. Para jemaah, sungguh hebat, ya, kelebihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi kita petik wali-wali Allah, wali Allah sendiri umpamanya yang berkata kelebihan-kelebihannya. Salah satunya saya petik daripada Al-Hasan Basri. Al-Hasan Basri tidak hidup di zaman Nabi, tetapi dia tabi'in. Kata Hasanul Basri, saudara sekalian, barang siapa memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ingin kalau aku mempunyai emas sebanyak gunung Uhud, nescaya aku akan membelanjakan untuk baca maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebat. Jadi tabi'in. Seorang wali Allah, Al-Junaid Al-Bukhadari, itu umpamanya pengasuh tarekat, ya. Itu Sultanul Aulia. Dia berkata, saudara sekalian, barang siapa hadir, katakan amin. Barang siapa hadir, akulah, katakanlah. Saya dalam Zoom, Ustaz. Aku hadir dalam Zoom. Alhamdulillah. Barang siapa hadir pada majlis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membesarkan keadaan majlis itu, maka sesungguhnya ia telah menang dengan iman. Banyak sekali kita nak katakan, ya. Tidak seumpamanya kita katakan ulama-ulama yang mutakhir lagi berkata soal-soal kelebihan. Jadi dengar-dengar tu kata-kata yang sumbang-sumbang, katakanlah tepi. Kerana Allah sendiri berkata dan berfirman dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini sendiri umpamanya. Allah sendiri berkata, saudara sekalian, sesungguhnya Allah, para malaikatnya baca selawat. Baru ya'munan, yang memanggil ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, baca selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Sebab itu tanda kasih ini, saudara sekalian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, man ahabbani faqad ahabba. Siapa orang yang cintakan aku, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi siapa orang yang mau cintakan aku, bermakna ia telah cintakan Allah. Wa man ata'ani faqad ata' Allah. Barang siapa yang taat kepadaku, nescaya ia telah mentaati kepada Allah Ta'ala. Bila taat kepada Allah, firman Allah, ati'ullah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Taatlah kamu kepada Allah, taat kepada Rasul, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Oh, Masya Allah. Kenapa, saudara sekalian? Pada Nabi itu, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Al-Ahzab ayatnya tu. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah.
pada Nabi itu contoh tauladan yang baik untuk diikut. Tidak ada umpama contoh-contoh yang baik kecuali baginda Rasulullah SAW. Jadi Ta'ala membuatkan sunnah-sunnah itu kita hidup. Alaikum bisunnati wa bisunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Di atas kamu wajib mengikut sunnahku dan mengikut sunnah khulafa' ar-rasyidin. Para jemaah,